Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu memang parti serpihan UMNO yang lupa daratan, kata pengulas politik. Ada juga pengulas politik kata parti Bersatu adalah parti yang paling tidak tahu arah tuju hendak kemana lagi. Ini apabila satu lagi pendedahan daripada Khalid mengatakan bahawa selepas 22 bulan, UMNO masih setia dengan PH, bukan macam Bersatu. Ini merujuk kepada perbuatan khianat Parti Bersatu bersama Pakatan Harapan 2018 yang lalu. Yang mana selepas hanya 22 bulan, Bersatu dah tak tahan lagi, Bersatu dah tak tahan lagi tak berkuasa, akhirnya lakukanlah langkah Sheraton. Sehingga sekarang kesan langkah Sheraton itu masih lagi menghantui negara kita. Lepas 22 bulan, UMNO lebih baik berbanding Bersatu kerana masih setia bersama dengan PH. Kalau Bersatu pula, lepas 22 bulan, dah pun lakukan khianat. UMNO sudah membuktikan bahawa ia rakan setia kepada Pakatan Harapan PH dan tidak seperti Bersatu, kata pengarah komunikasi amanah Khalid Samad. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu malam tadi mengakui mungkin ada penyokong PH yang masih belum selesa sepenuhnya dengan Barisan Nasional BN. Bagaimanapun katanya, Pakatan Harapan PH berterima kasih kepada Barisan Nasional kerana memilih untuk membentuk kerajaan bersama-sama dan bukannya bersama Perikatan Nasional PN. Sudah 22 bulan, UMNO tak khianat. Kalau dengan PN sekarang ini, 22 bulan dah mulalah goyang. Tapi setakat ini, UMNO membuktikan mereka merupakan rakan yang setia. Katanya pada ceramah di Kampung Masjid Lama di Kluang. Dia merujuk kepada langkah Sheraton pada tahun 2020 yang membawa kepada kejatuhan kerajaan pimpinan PH selepas Bersatu meninggalkan gabungan itu dan membentuk pakatan baru bernama Perikatan Nasional PN dengan kawin baru lagi dengan isteri barunya iaitu PAS selain bekerjasama dengan BN. Bersatu pada waktu itu sudah pun berpoligami, masuk meminang PAS dan Barisan Nasional. Khalid berkata, kerjasama BN dengan PN pada masa itu telah menghasilkan peranan Perdana Menteri untuk UMNO Ismail Sabri Yaakob. Semasa BN bersama PN, UMNO menjadi Perdana Menteri. UMNO tahu bahawa bersama PH ia tidak akan menjadi Perdana Menteri, kata beliau lagi. Dia juga mendakwa Bersatu mendalangi langkah Sheraton supaya Presiden parti itu, iaitu Muhyiddin Yassin, boleh menjadi Perdana Menteri. Yang akhirnya netizen dan pengulas politik, penganalisis politik juga memberikan cop kepada Perdana Menteri sebagai Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri yang gagal, dan Perdana Menteri PDF, serta Perdana Menteri yang telah pun menggantung parlimen saat darurat. PN, khususnya Bersatu, adalah parti khianat, pengkhianat, kata Khalid. Kami membentuk kerajaan sebelum ini dan kemudian 22 bulan kami dikhianati. Muhyiddin mahu menjadi Perdana Menteri, kata beliau lagi. Khalid berkempen untuk calon PRK Mahkota bagi Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah. Syed Hussein akan menentang calon PN Muhammad Haizan Jafar untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Johor itu esok. PRK itu diadakan berikutan kematian penyandang UMNO Sarifah Aziza Syed Zain pada 2 Ogos lalu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini memang bikin panas. Ini memang pasti membuatkan segolongan orang akan panas, terutamanya parti pembangkang. Anwar Ibrahim kata, tazkirah banyak, pakai kopiah putih, tapi yang sakau juga ramai. Cakap tentang perbuatan sakau,
Tidak pedulilah mereka daripada parti mana. Parti pembangkang kah, parti kerajaan kah, parti yang kononnya menunggang agama kah, menunggang bangsa kah, dan sebagainya. Kalau sudah terbuat, pasti buat. Perbuatan sakau ini kadang-kadang ianya seperti dadah yang membuatkan orang ketagihan. Berjaya buat sekali, akan buat lagi dan buat lagi. Tetapi pepatah Melayu ada menyebut, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Saudara, apa yang disebut oleh Anwar, tazkirah banyak, pakai kopiah putih, tapi yang sakau juga ramai, jelas menunjukkan kepada kita semua perbuatan menyakau, mencuri duit rakyat, duit kerajaan, duit projek, duit entah apa-apa, syarikat kah lagi apalah semua tu, tidak mengira orang kalau dah terjebak akan buat juga. Tak pedulilah dia sampaikan tazkirah kah, dia pakai topi kah, dia pakai kopiah kah, tetap juga ramai yang sakau, kata Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa seluruh jentera kerajaan dan swasta perlu dibersihkan daripada gejala rasuah demi masa depan yang baik untuk negara. Perdana Menteri berkata, kerajaan pimpinannya sedang berperang dengan rasuah dan penyelewengan. Kita mampu menangani rasuah, tetapi syarat seluruh jentera harus dibersihkan, kata Anwar. Saya sangat setuju dan menyokong apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Dalam banyak-banyak perkara, ini antara yang paling saya sokong dan saya setuju dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Apabila dia kata, ini adalah perang memerangi rasuah dan penyelewengan. Kalau kita mahu negara kita ada masa depan yang cerah, yang baik dan boleh bersaing dengan negara-negara lain, semua gejala rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, sakau sini, makan duit sana sini, perlu dihapuskan segera. Bagi mereka yang tak suka diserbu, itulah orang-orang yang tanda-tandanya adalah orang yang dah makan duit kotor rasuah tersebut. Kata Anwar Ibrahim, kita mampu menangani rasuah, tetapi syaratnya jentera harus dibersihkan. Saya setuju, seluruh jentera harus dibersihkan. Bukan hanya bilis-bilis kecil, tetapi jerung-jerung besar, paus-paus besar yang di atas-atas itu, itulah yang dahulu perlu dibersihkan. Kata Anwar Ibrahim lagi, kadang-kadang tazkirah banyak, pakai kopiah putih ramai, tapi yang sakau curi juga ramai. Ini membuatkan kita pening, kata Anwar. Itulah kan, susah nak bezakan orang yang nak sakau, kuat raja sakau, atau orang yang tak sakau, susah nak bezakan. Sebab, kata Anwar Ibrahim, ada yang pakai kopiah tapi sakau. Itu yang susah nak dibezakan, buat kita pening, kata Anwar Ibrahim. Jangan pandang ringan. Kadang-kadang saya beritahu kawan-kawan untuk perangi lawan rasuah pun tidak kena. Yang pertahankan rasuah besar pun tak kena, kata beliau. Kata Anwar Ibrahim, saya tak faham apa yang kurang di Malaysia ni. Katanya berucap ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kompleks Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz di Taman Alam Sutera semalam. Dalam masa yang sama, beliau yang juga Menteri Kewangan menyelar pihak tertentu yang merompak hasil dan kekayaan negara meskipun bercakap tentang Melayu dan Islam. Ada pihak bicara soal Melayu, agama dan Islam, tapi sebenarnya rompak hasil dan kekayaan negara. Saya tidak mahu hal ini berlaku. Saya tidak maksud dah berlaku di sini. Dalam keadaan kita semak, hampir setiap kontrak ada sahaja bocornya, ada sahaja hilang dananya. Negara manapun mampu maju kalau tiap kali ada tiris, ia bukan sedikit. Ratusan juta dan bilion, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, sebagai pimpinan atau pemimpin negara, beliau mahu gejala rasuah dan penyelewengan dapat dihapuskan demi pembangunan Malaysia lebih baik. Saya tidak mahu hal ini berlaku lagi, kata Anwar Ibrahim. Perlu ada pengajaran. Mustahil kita semak setiap tender kontrak, jadi tidak akan ada ketirisan dana. Negara manapun maju jika ada ketirisan ratusan juta berbilion ringgit, kata Perdana Menteri.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Ini satu laporan yang mengejutkan terkait dengan Sanusi Maknor. Beberapa hari yang lepas, Sanusi dengan rendah hati dan tanpa segan silu, kata netizen, hilang semua perasaan malu Sanusi apabila Sanusi akhirnya mengirimkan warkah kedua kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dalam surat tersebut, Sanusi merafak sembah memohon keampunan daripada Sultan Selangor dan mengakui bahawa beliau terlanjur cakap. Dalam surat itu juga Sanusi memohon supaya diampunkan dan berjanji tidak akan mengulangi perkara itu. Mengejutkan kita semua ialah semua netizen berharap Sanusi dapat diampunkan oleh Sultan Selangor. Dan Sultan Selangor telah pun berkenan mengampunkan Sanusi. Namun, yang netizen tidak mahu ialah kes hasutan Sanusi dibatalkan. Netizen kata pengampunan itu lain, hasutan itu lain. Kerana tindakan hasutan itu perlu dapat pengajaran. Takkanlah Sanusi dilepaskan begitu saja, kata netizen. Namun yang menggemparkan kita ialah kemarin sepatutnya kes hasutan Sanusi disebut sekali lagi atau dirungkai sekali lagi di mahkamah. Ramai netizen yang menyangka bahawa ianya kes Sanusi, hasutan Sanusi itu akan disebut dan mula dibicarakan. Tetapi yang berlaku ialah kes hasutan Sanusi telah pun ditangguhkan sekali lagi. Apa akan jadi selepas ini? Netizen tertanya-tanya. Kes hasutan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, yang didakwa kerana mencemarkan nama baik Sultan Selangor ketika ceramah pilihan raya negeri Selangor, telah ditangguhkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Netizen tertanya-tanya, kenapa ditangguhkan perbicaraan kes hasutan kes Sanusi ini? Hakim Datuk Aslam Zainuddin membuat keputusan tersebut setelah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud bahawa representasi yang apa jadi dengan kes hasutan Sanusi Maknor. Hakim Datuk Aslam Zainuddin membuat keputusan setelah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud bahawa representasi yang dihantar oleh pihak Sanusi masih dalam pertimbangan Jabatan Peguam Negara. Sebutan semula, kes ditetapkan pada 25 Oktober dan Sanusi wajib menghadiri sendiri pendengaran kes tersebut. Peguam Sanusi, Awang Armada Jaya, Awang Mahmud pula memaklumkan mahkamah bahawa Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah sudah pun memberikan keampunan kepada anak guamnya. Surat pengampunan Sultan telah disiarkan semalam di laman Facebook Selangor Royal Office. Saudara-saudara sekalian, menjadi tanda tanya kita ialah, adakah Sanusi akan terlepas daripada kes hasutan ini? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.